mengupas dari sudut peristiwa-peristiwa, setiap peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat, saya berminat untuk membincangkan peristiwa Isra dan Mi'raj dari sudut pandang tafsir Al-Quran. Saya nak kita faham dulu firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Isra dan Mi'raj. Kalau sempat kita akan bincang keseluruhannya, kalau tidak kita cuba ambil yang mana sempat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, seperti mana kita semua sedia maklum, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada tahun ke-9 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh ulama bahawa peristiwa itu berlaku pada 27 Rejab pada tahun ke-9 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj juga dikenali sebagai tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan sebagai tahun kesedihan? Kerana pada tahun itu 3 peristiwa besar berlaku. Pada tahun yang sama 3 peristiwa besar berlaku. Pertama sekali, isteri yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid kembali ke rahmatullah. Untuk meninjau kalaulah kota Taif itu boleh menjadi wilayah penghijrahan orang Islam daripada Mekah ke sana. So 3 peristiwa besar berlaku. Nanti saya akan perincikan. Satu, yang pertama, isteri Rasulullah meninggal, Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama. Yang keduanya, Abi Talib meninggal. Yang ketiganya, penolakan secara kasar penduduk kota Taif terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Baik. Al-Quranul Karim dia sangat unik. Sangat unik. Kerana setiap surah dan setiap ayat dia tidak terpisah antara satu sama lain. Biarpun surah Al-Fatihah kemudiannya surah Al-Baqarah, kita tidak boleh nak faham secara terpisah Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Kita juga tidak boleh memahami secara terpisah surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah. Dia mesti dilihat dari sudut pandang bagaimana ayat-ayat itu teranyam indah sehingga dapat dibuktikan mukjizat Al-Quranul Karim. Ya kan? Penting kan? Jadi tak adalah kita nampak surah Al-Baqarah lain, surah Ali Imran lain. Tak, dia mesti membawa kesinambungan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nahl. Sebelum surah Al-Isra, surah An-Nahl. Selepas surah Al-Isra, surah Suratul Kahfi yang kita biasa baca hari Jumaat, kan? An-Nahl 16, Al-Isra 17, Al-Kahfi 18. Peristiwa Isra iaitu perjalanan malam hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diceritakan dalam surah Al-Isra. Manakala peristiwa Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa melepasi 7 lapisan langit untuk bertemu Allah, disebut dalam Suratun Najm. Surah apa tuan-tuan? Surah Najm. Surah bintang, ayat 12 hingga 18. Saya sebut ni sebab ada orang yang tolak peristiwa Isra Mi'raj ni. Ada tuan-tuan. Sebab dia kata tak masuk akal. Dia kata tak masuk akal. Asal tak masuk akal, tolak. Asal tak masuk akal, tolak. Yang tak masuk akal dia. Akal kita masuk je. Betul kan? Akal kita masuk je. Yang tak masuk akal dia. Sebab ini dakwaan golongan orientalis dan dakwaan golongan modernis yang berfikiran liberal. Cuba menafikan peristiwa Isra dan Mi'raj.
Bagi mereka macam mana Rasulullah boleh berjalan dalam tempoh yang begitu singkat dalam sepertiga malam daripada Masjidil Haram pergi Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa merentasi 7 lapisan langit bertemu Allah. Subuh tu dah ada balik kat bumi. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan sepotong hadis mengenai Isra begitu panjang. Isra Mi'raj begitu panjang hadisnya. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, Jibril bawa naik burak. Masa Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai rehla di bumi dan rehla di langit, balik Rasulullah ke rumah Ummu Hani, tempat asal Rasulullah tidur tu. Rasulullah sampai di rumah Ummu Hani, Rasulullah rasa tilam tu masih panas lagi. Can you imagine that? Kalau kita tidur kan, lama tidur sejam dua, tilam kita tu tempat tidur kita tu jadi panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, masih panas lagi. Masih ada suam-suam lagi. Kan benda begitu nak diukur dengan akal tidak boleh. Mau diukur dengan akal tidak boleh. Agama ini bukan semua boleh diukur di akal. Kalau semua boleh ukur di akal, nescaya seperti mana Sayyidina Ali sebut, orang tak akan sapu khuf dekat atas. Patutnya sapu khuf dekat tapak lah. Kita sekarang sapu khuf kat mana? Sapu khuf yang kita pakai kasut sarung daripada kulit binatang tu, kan? Bila kita pakai, kita nak mengambil wuduk, kalau kita disyarat pakai khuf, kita disyaratkan kalau nak sapu khuf, syaratnya memakai khuf itu dalam keadaan berwuduk. Katakan saya dah ambil wuduk, saya pakai khuf, saya zip, saya sarung. Batal wuduk. Selepas batal wuduk, bila batal wuduk, saya pergi ambil wuduk, saya sapu aja atas khuf. Kalau mengikut akal, apa salah sapu atas? Betul kan? Apa salah sapu atas? Patutnya sapu di bawah lah, sebab yang pijak di bawah. Kan agama itu tidak semua boleh diukur dengan akal. Lebih-lebih lagi bila ianya berkaitan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut kun fayakun. Bagi Allah laisa hunaka muddatun bainal kafi wan nun. Kun fayakun. Kita sebut kun tu, kaf nun tu, bagi kita ada masa, bagi Allah tak ada masa, tuan-tuan. Saya nak sebut ni orang boleh suka tau. Kun ada tempoh, tapi bagi Allah kun fayakun tu tak ada tempoh. Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala kharijun an ihatatiz zaman. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala terkeluar daripada lingkungan masa. Nampak? Bagi manusia mustahil, bagi orang yang akalnya dangkal itu mustahil, tapi orang yang akalnya waras, yang menyerahkan sepenuh hati akan peristiwa Isra itu berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada masalah. Betul kan? Baik. Kalau begitu, sebelum suratul Isra, surah An-Nahl. An-Nahl ni surah apa? Surah lebah. Saya nak ambil dua ayat yang terakhir dalam surah An-Nahl sebab saya nak kaitkan dengan surah tu Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud bersabarlah wahai Muhammad. Wasbir. Bersabarlah wahai Muhammad. Wama sabaruka illa billah. Kesabaran engkau tidak lain tidak bukan hanya kerana Allah. Tengok Allah suruh sabar. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Sabar di atas kehilangan isteri yang dikasihi. Nampak? Sabar kerana bapa saudara juga telah meninggalkan baginda. Sabar kerana penduduk kota Taif tidak mau terima Islam. Dan sebahagian penduduk di Mekah juga tidak menerima Islam.
Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu rasa sedih di atas tindak balas mereka. Jangan kamu rasa sedih dengan kehilangan isteri kamu. Jangan kamu rasa sedih wahai Muhammad kerana bapa saudara kamu telah kembali kepada Allah. Jangan kamu rasa sedih. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan jangan pula kamu rasa sempit dada Muhammad dengan perancangan-perancangan jahat orang kafir Quraisy. Tengok. Nampak kan? Allah Subhanahu wa taala beri gambaran dulu, bagi dulu environment, satu keadaan bahawa sabarlah Muhammad. Sebab lepas ni ada satu benda, sabar Nabi Muhammad itu ada berita gembira dalam surah Isra. Kesabaran Nabi Muhammad itu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dalam Islam ni tuan-tuan, dua perkara sepatutnya mendominasi kehidupan kita. Satu sabar, keduanya syukur. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Tuan-tuan lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah perlindungan daripada Allah dengan bersabar. Hendaklah kamu mohon perlindungan daripada Allah dengan bersabar dan solat. Bersabar dan solat. Tuan-tuan, perhatikan betul-betul. It's very serious. Satu perkara yang perlu kita faham betul-betul, kenapa sesuatu perkataan itu didahulukan dan kenapa dikemudiankan. Bila Allah Ta'ala sebut wasta'inu, hendaklah kamu mohon perlindungan dengan sabar dan solat. Kenapa disebut sabar dulu, solat kemudian? Allah Subhanahu wa taala sebut sabar dulu, solat kemudian. Kenapa agaknya? Jangan pula bila saya tanya kenapa, ada orang berkata, ada orang menjawab, Ustaz, ikut Allah lah nak turunkan Al-Quran macam mana, mana dulu mana kemudian. Yang Ustaz nak fikir-fikir sangat sampai, ya takut kita salah ni Ustaz. Loh. Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, Imamul Balaghah, imam, dia digelar sebagai imam dalam ilmu balaghah. Kitab dia Asrarul Balaghah. Satu bab bincang begitu panjang lebar, at-taqdim wa ta'khir. At-taqdim wa ta'khir. Apa yang didahulukan, apa yang dikemudiankan. Ada nilai-nilai balaghah dan ada rahsia yang tersembunyi di sebaliknya. Kenapa sabar dulu, solat kemudian? Kenapa bukan sabar, solat dulu, sabar kemudian? Dia mesti ada sebab. Tuan-tuan lihat, saya bagi jawapan senang je tuan. Senang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau betul lah solat itu lebih besar daripada solat, solat itu lebih besar daripada sabar, Tuhan dah sebut innallaha ma'al musallin. Betul kan? Betul atau tidak? Maksudnya kalaulah sabar itu lebih besar, kalaulah solat itu lebih besar daripada sabar, nescaya Allah akan sebut innallaha ma'al musallin. Allah bersama orang yang solat. Jelas sekali bahawa sabar itu tidak perlukan kepada solat, tapi solat itu perlukan kepada sabar. Setakat ni okey? Boleh ikuti? Susah? Biar susah dulu, senang kemudian. Saya nak bagi tahu contoh lain pula. At-taqdim wa ta'khir. Kenapa satu lafaz didahulukan, kenapa satu lafaz dikemudiankan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka na'budu dulu sebelum iyyaka nasta'in? Kenapa ibadat didahulukan sebelum mohon perlindungan? Nampak kan? Kenapa? Sebab kita kena menyempurnakan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat kehambaan
terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memohon daripada dia. Kalau betul-betul belum jadi hamba, nak mohon macam mana? Macam orang tanya kat saya lah, Ustaz, saya ni meniaga Ustaz, tapi lately ni, mutaakhir ni, bisnes tak dapat lah. Masuk tender tak lepas. Masuk tender tak lepas. Macam nak buat Ustaz? Kebetulan saya dengan rancangan Al-Kulliyah, lama dah ni cerita ni. Dalam rancangan Al-Kulliyah saya ada sentuh satu tajuk, satu perkara mengenai kepentingan dan keutamaan solat sunat duha. Kepentingan dan keutamaan solat sunat duha. Saya kata terutama kita semua kalau boleh sedaya usaha kena jaga solat sunat duha, kerana Rasulullah tak pernah tinggal solat sunat duha. Satu. Keduanya, lebih-lebih lagi orang yang terlibat di dalam perniagaan kena jaga solat sunat duha. Jadi saya sebut begitu. Ya, nak 2 boleh, 4 boleh, 8 boleh, 11 boleh. Jadi boleh nak buat solat sunat duha berapa rakaat tuan nak? Buatlah, ikut had maksimum yang telah ditetapkan, mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, sebagai seorang peniaga, dia kena jadikan solat sunat duha sebagai rutin. Even kita pun tuan-tuan kena jadikan solat sunat duha tu sebagai rutin. Saya ingat guru saya masa dekat Jordan, dia sebut solat sunat duha ni, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggalakkan dengan begitu berat sekali supaya kita jaga solat sunat duha. Kenapa? Sebabnya tuan-tuan, sebabnya dia diumpamakan begini. Kita ni baik macam mana pun sesama sahabat kita, ya, baik macam mana pun dengan sahabat kita, sebelum kita mengambil barang dia, kita hendaklah minta izin. Kan? Kita baik macam mana pun dengan sahabat kita, lebih baik kita minta izin. Dan saya tahu kalau saya ambil, kawan tak marah. Contoh katalah, contoh saya baik dengan imam. Baik dengan imam, kamcing dengan imam. Jadi saya tengok atas meja imam ada kunci kereta. Saya nak keluar beli barang kan. Jadi saya tengok kunci kereta ada. Dan saya tahu kalau saya ambil kunci kereta, saya bawa kereta, imam takkan marah. Imam takkan marah. Alah Ustaz Farid guna kejap, tak apa. Ambil terus pun tak apa. Kan? Kata, baik, rapat dengan imam. Jadi saya ambil kunci, saya pergi bawa kereta. Mana lebih baik tuan-tuan? Saya ambil kunci, saya terus bawa kereta, ataupun saya minta izin? Minta izin. Biar rapat macam mana sekalipun, adalah adabnya minta izin. Dia ulama, guru saya sebut, kamu nak makan rezeki Allah, pernah tak kamu minta izin? Pernah tak kamu minta izin? Pernah tak kamu minta izin? Saya nak cari rezeki Allah hari ini, saya nak keluar cari rezeki Allah. Tak kira lah pencen ke tak pencen, tak tahulah kerja sendiri ke kerja jadi pegawai kerajaan. Jadi nak pergi cari rezeki ni. Dan dalam pagi-pagi kita akan makan, kita akan bersarapan, tengah hari kita akan makan, dan sepanjang hari itu kalau kerja kita bagus, kita akan dapat habuan. Jadi semua ini adalah rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya melalui solat sunat duha kita minta izin. Itu pendapat guru saya. Jadi bila saya sebut begitu, kawan ni kata, bagus Ustaz, insya-Allah saya akan cuba jaga solat sunat duha. Siap minta doa duha semua saya bagi, komplit saya bagi. Dia pun jaga. Solat sunat duha memang tak tinggal. Cukup sebulan dia telefon saya. Kawan ni telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz apa khabar? Sihat. Tuan Haji apa khabar? Itulah. Dia sedih lagi tuan. Itulah Ustaz. Saya sembahyang sunat yang macam Ustaz sebut tu, saya dah buat dah Ustaz. Tapi tak lepas pun tender. Tak lepas pun Ustaz. Saya kata, iya ke? Jaranglah dia tak memberi apa? Tak beri kesan solat sunat duha ni, jarang. Ikut experience saya. Cek. Solat sunat berapa rakaat buat? Kadang 4, kadang 6, kadang 8. Kalau emergency sangat 8 bantai. Kan? Kalau malas 2. Dia buat jugalah macam mana pun, dia cuba buat. Konsisten dia buat. Okey. Saya mula terfikir, entah dia ni
duha dia jaga, solat subuh tak jaga. Saya tanya dekat dia balik, tanya dekat hamba Allah ni, okeylah duha tuan memang perfect, subuh macam mana subuh? Itulah subuh kadang-kadang terlepas ustaz. Mana nak dapat tuan-tuan? Yang wajib kau tak berapa serius, yang sunat serius, mana Allah nak bagi. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, cuba lihat kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadat dahulu sebelum kita mohon perlindungan. Semua itu ada sebab. Kenapa dahulu, kenapa kemudian? Kenapa dahulu, kenapa kemudian? Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah An-Nahl, wasbir wama sabaruka illa billah. Sabar Muhammad, sabar itu hanyalah kerana Allah. Tuan-tuan, kita baca suratul Asr, suratul Al-Asr, yang biasa kita baca tuan-tuan dalam majlis. Habis majlis baca kan? InsyaAllah kita tangguhkan mesyuarat kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Suratul Asr, cuba tuan-tuan lihat, cuba lihat dengan saya. Surah Al-Asr, suratul Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal Asr, demi masa. Demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus salihat, melainkan yang tak rugi Tuhan sebut. Yang rugi kita boleh lihat, yang tak rugi sebab kita nak jadi orang tak rugi, jadi Allah guide kita. Apa Allah Taala sebut? Illal ladina amanu, melainkan orang yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bi as-sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ada 4 perkara kan? Beriman, beramal saleh, mengajak orang agar sabar, mengajak orang kepada agama Allah, mengajak orang kepada kebenaran. Yang keempat, mengajak supaya kita berpesan-pesan dengan kesabaran. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa sabar datang nombor 4? Agak-agak tuan-tuan, sabar datang nombor 4 kenapa? Saya nak tuan-tuan lepas ni baca Quran, fikir benda-benda basic macam ni. Kenapa ya? Jadi mula kita ada semangat nak baca tafsir. Allahu Akbar, ini alasan dia. Kenapa sabar itu jadi yang keempat? Berpesan-pesan dengan sabar. Sebab nak beriman kena sabar. Perkara yang pertama apa beriman? Nak beriman kena sabar. Nak beramal soleh kena sabar. Nak pesan-pesan benda benar kat orang kena sabar. Silap-silap kita bagi tahu orang benda betul, orang marah kita balik. Kena sabar tak? Kena sabar. Jadi ketiga-tiga perkara, beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, tidak akan sempurna selagi mana tak ada sabar. Betul kan? Saya nak bangun malam, nak bertahajud, saya kena sabar, saya kena tinggalkan keinginan saya. Saya nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh jiwa, nak mendatangkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini perlukan kepada sabar. Jadi sabar ini benda yang besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sabar. Tidak ada manusia yang lebih sabar di atas dunia ini melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So suruh sabar lagi. Wala tahzan alaihim, jangan kamu sedih wahai Muhammad, biarpun kota Taif, penduduk kota Taif tak terima dakwah kamu, jangan kamu sedih. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan jangan pula kamu rasa sempit dada di atas perancangan-perancangan mereka. Disebabkan peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku di hujung-hujung fatrah ataupun tempoh Rasulullah di Mekah, kan tahun ke-9. Selepas 9, 10, 11, 12
2 tahun atau 2 tahun lebih, 3 tahun lagi daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad akan berhijrah, sebab perancangan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Jadi wahai Muhammad, jangan kamu khawatir, jangan kamu gundah gulana, jangan kamu rasa sempit dada di atas perancangan-perancangan yang dilakukan oleh kafir. Kerana Allah Subhanahu wa taala ada perancangan. Wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga ada perancangan. Perancangan Allah mengatasi perancangan-perancangan manusia. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ayat yang ke-128, yang tu 127 surah An-Nahl, sekarang masuk 128. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan Allah bersama orang yang ada sifat ihsan. Ada sifat ihsan. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak mana-mana manusia, ada tak sesiapa di atas permukaan bumi ini lebih baik takwanya daripada Rasulullah? Ada tak? Tidak ada. Sebulat suara kita akan cakap tak ada. Yang keduanya, ada tak orang yang lebih baik sifat ihsannya mengatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada atau tidak? Tidak ada. Dua sifat ini mendominasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang terpuji. Sifat takwa, Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat sampai bengkak-bengkak kaki, sampai isteri tegur, kenapa wahai Rasulullah tuan beribadat sampai bengkak-bengkak kaki ni? Kan Allah dah ampunkan dosa-dosa tuan yang lepas yang akan datang. Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa? Kenapa kamu ibadat sampai bengkak-bengkak kaki ni? Rasulullah jawab dengan ungkapan yang begitu cantik, menggambarkan sifat tawadhu, sifat keyakinan yang tinggi terhadap Allah. Apa baginda jawab? Afala an akuna abdan syakura. Salah ke kalau aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksimumkan memaksimumkan umur ini di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur. Imam Ghazali sebut syukur ialah menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah beri pada jalan yang Allah suka. Itu. Kita pun hari ini bengkak juga kaki. Bengkak juga, bukan bengkak sebab qiyamul lail, lama sangat berdiri. Bengkak sebab gaut. Ji, kaki bengkak apa Ji? Ya Ustaz bengkak. Kuat qiyam Ji? Mana ada Ustaz semalam makan dekat apa nama Sinabung? Apa nama? Senibong. Sebab Sinabung tu dekat Pulau Pinang. Senibong. Bengkak kaki Ji, bengkak begitu sekali. Ustaz makan siput gonggok dekat Senibong. Saya pun suka makan siput gonggok tu. Siput gonggok dia panggil, yang dia bagi cungkil dengan lidi tu kan. Sedap lah. Siput apa? Siput? Bukan siput sedut bang, abang lagi teruk. Ya. Siput yang putih-putih tu kan. Dia cungkil. Kalau nak tahu malam ni kita pergi. Baik, nampak? Tapi gaut ni tak boleh buat apalah. Gaut ni salah satu punca kita kuat kena gaut sebab kita malas derma darah. Ada doktor bagi tahu saya, doktor pakar bagi tahu saya. Sebab perempuan mana kena gaut? Perempuan kena gaut tak? Kurang sangat-sangat, very very less. The number orang perempuan kena gaut sangat-sangat sikit sebab tiap-tiap bulan dia cuci darah. Automatik Tuhan buang darah kotor dia. Buang. Sehat walafiat ke ajah tu tengok. Laki ni tengok jarum pun takut. Kan kalau rajin derma, barangkali orang, yalah orang kata uric acid tinggi, puncanya uric acid. Sebab adalah masalah-masalah yang lain. Tapi nak beritahu salah satu puncanya boleh jadi kita boleh avoid daripada kita kena gaut. Untuk mengurangkan uric acid ni, kita bolehlah merutinkan diri kita dengan menderma
darah. Tak adalah salah tuan-tuan, dalam Islam pun elok tu. Satu orang punya darah, satu pint kita derma tuan-tuan. Hari tu saya derma, kali yang baru ni saya derma, kali kelima saya derma. Banyak kali dah saya derma. Jangan main. Jangan pula tanya lepas ni, yang darah Ustaz Farid tu kat mana kan? Siapa dapat beruntung ada? Kononnya lah kan. Nampak? Dapat kita selamatkan berapa nyawa? Nurse tu cakap 2 nyawa kot, tak silap saya. Dapat kita selamatkan 2 nyawa darah kita bagi tu. Sekali bagi 2 nyawa. 6 bulan lagi kita bagi lagi 1 pint, dapat lagi 2 nyawa. Tengok. Besar pahala tuan-tuan dapat tuan-tuan, daripada tuan-tuan simpan sampai kena gaut. Ya. Tapi ada juga yang bantah, Ustaz, Allah dah bagi semua cukup, tak payah usik-usik dah. Cakap je lah, takut jarum. Banyaklah, tak payah usik-usik kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat sampai bengkak-bengkak kaki. Nak beritahu Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih baik takwanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih baik sifat ihsannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua sifat itu mendominasi kehidupan Rasulullah, perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan dua sifat yang mendominasi perwatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya Allah Subhanahu wa taala menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tengok sambung Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun subhanalladzi asra bi 'abdihi. Siapa dia? Yang paling baik takwa tadi. Siapa dia? Yang paling baik sabar tadi. Siapa dia? Orang yang paling tinggi sifat ihsannya. Dialah yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Nampak dia punya masuk, intro dia masuk tu. Nampak ke tak nampak? Kan saya kata nampak tuan-tuan dapat tahu kan. Dia mesti nampak. Jadi setiap surah dia bagi intro dulu. Dia panggil dalam ilmu, dalam ulumul Quran, dia panggil ilmu munasabat. Munasabat, nak lihat keberkaitan. Baik. Masuk surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Kahfi, semua turun di Mekah. Semua turun di Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kan? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sepanjang perjalanan itu telah kuperlihatkan kepada mereka, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masuk waktu dah. Kita berhenti beri laluan azan kita berhenti sebentar tuan-tuan, beri laluan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tertinggi lagi terpuji seperti mana yang telah Engkau janjikan.
Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita sambung sikit lagi. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Isra dengan lafaz subhana. Dengan lafaz subhana. Tidak ada satu surah pun dalam Al-Quran dimulakan dengan subhana. Dalam bahasa Arab, subhana ini disebut sebagai isim masdar. Dalam grammar bahasa Arab disebut isim masdar. Isim masdar, kata terbitan. Daripada subhana ini terbit lafaz-lafaz menyucikan Allah Subhanahu wa taala seperti sabbaha lillah, yusabbihu lillah, fasabbih bihamdi rabbik. Tuan-tuan, perhatikan bersama saya. Memang dia kena faham bahasa Arab sikit, tapi tak apa. Ya, tuan-tuan dengar, insya-Allah Allah bagi tuan-tuan faham. Allah bagi faham. Pertama sekali, daripada isim masdar itu adanya fi'il madhi, past tense. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillah, past tense. Fi'il madhi maksudnya dalam bahasa Inggeris past tense. Daripada isim masdar subhana terbitnya perkataan yusabbihu lillah, memuji akan Allah. Sekarang sedang memuji akan Allah dan berterusan memuji Allah, disebut sebagai fi'il mudhari' ataupun present tense. Daripada subhana itu lahir lagi satu perkataan yang lafaz yang lain, fasabbih. Sabbih, bertasbihlah, memuji Allah. Fi'il amar, kata suruh, kata suruhan ataupun disuruh. Fi'il madhi sabbaha lillah, iaitu past tense. Fi'il yusabbihu lillah, fi'il mudhari' present tense. Sabbih, fi'il amar atau kata suruh. Ketiga-tiga lafaz ni, sabbaha lillah, yusabbihu lillah, fasabbih, ketiga-tiga lafaz ni, saya nak tanya tuan-tuan, dia terikat dengan masa atau tidak? Terikat dengan zaman atau tidak? Terikatlah, past tense, zaman, masa. Present tense, yusabbihu lillah, fasabbih, lafazkan sekarang. Ketiga-tiga lafaz itu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Sabbaha lillah, yusabbihu lillah, fasabbih. Ketiga-tiga lafaz itu terikat dengan masa. Boleh? Susah. Susah dahulu, senang kemudian. Susah sikit, tak apa. Sebab saya tak nak ulang benda yang sama orang cakap. Saya nak tuan-tuan mendekati peristiwa Isra' Mi'raj melalui Al-Quran dulu. Fi'il madhi sabbaha lillah, fi'il mudhari' yusabbihu lillah, fi'il amar sabbih. Ketiga-tiga lafaz itu terikat dengan masa. Adapun lafaz subhana tidak terikat dengan masa. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya, wahai anak Adam, sejak kamu dijadikan sampailah kamu mengembuskan nafas kamu yang terakhir. Daripada manusia yang pertama dijadikan di atas dunia sampailah manusia terakhir di atas dunia ini, kesemuanya lupa, alpa, lalai daripada menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa, kerana Allah Subhanahu wa taala suci dengan sendirinya. Allah nak beritahu, kalau kamu lupa bertasbih memuji aku, tak apa. Yang demikian tidak mengurangkan akan kesucian aku sedikit pun, kerana aku ini Tuhan yang maha suci dengan sendirinya. Subhana. Nampak tuan-tuan? Boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh ya? Slow-slow. Kayu slow-slow tuan-tuan. Kayu slow-slow. Saya rasa seronok nak bincang ni. Saya rasa seronok bila saya nak berkongsi dengan tuan-tuan rahsia-rahsia mengenai Al-Quran, ayat-ayat ni. Sebelum ni kita baca, pernah tak kita faham apa dia subhana? Hari ni kita dah faham.
Jadi setiap kali kita jumpa subhana, Allah, maha suci Allah, maha suci Allah dengan sendirinya. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita, kalimatani khafifatani ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani indar rahman. Dua lafaz sangat ringan pada lisan, sangat dikasihi oleh Allah, sangat berat pada timbangan Allah, dan sangat dikasihi oleh Allah. Sangat ringan pada lisan, sangat berat pada timbangan, sangat dikasihi oleh Allah bagi mereka yang melafazkan lafaz ini. Apa dia? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Tengok, maha suci Allah yang maha agung. Dengan kita sebut subhana itu, Allah suka, tuan-tuan. Khafif, lebih senang sebut subhanallah, subhanallah, senang sebut. Tengok, nak bawa masuk satu introduction dalam surah Al-Isra' dan mengenai peristiwa Isra' ni, sebab nak beritahu penduduk kota Mekah kepada manusia keseluruhannya, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, kamu kena sucikan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha suci dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Tuhan yang maha suci dengan sendirinya, maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Tidak ada sebarang kekurangan, tidak ada sebarang kelemahan pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah jadi Tuhan yang maha suci. Nampak kan? Nampak. Saya masuk Islam umur saya 18 tahun. Nak cerita dengan tuan-tuan sikit. Masuk Islam umur 18 tahun. Lepas masuk Islam, saya merantau pergi menuntut ilmu. Ialah saya masuk Islam sebab dua perkara. Pertama sekali, kerana saya suka dengar Quran. Yang keduanya, saya suka dengar kisah-kisah Nabi. Dua benda ni yang menjadikan saya jatuh hati dengan Islam. Dan saya mengambil masa untuk buat keputusan masuk Islam. Sehinggalah saya benar-benar rasa yakin dengan Islam. Sebab nak tunggu orang datang cerita kat kita mengenai Islam, slow sangat. Kalau saya tanyalah tuan-tuan, berapa ramai kita pernah share Islam ni kepada orang berislam? Berapa ramai di antara kita yang pernah berkongsi keindahan Islam kepada yang bukan Islam? Kita kadang barangkali kita ada kawan kita ni tak Islam. Dia sangat rapat dengan kita, kita pun rapat dengan dia. Boleh makan sama, boleh minum sama, travelling sama, berkongsi itu, berkongsi ini. Sepanjang kita kenal dia 20 tahun, sekalipun kita tak buka mulut cerita dia kat dia mengenai Islam. Sebab kita rasa apa? Kadang-kadang kita rasa, Allah takut kalau aku cakapkan dia kecil hati. Itu andaian kita. Itu andaian kita. Sedangkan menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam mengenai Islam atau cerita kat dia apa itu Islam adalah menjadi satu tanggungjawab supaya di akhirat besok dia tak tarik baju kita, tuan-tuan. Mat, you mau pergi mana? Saya pergi syurga lah. Kenapa you boleh masuk? Saya masuk neraka. Sebab you tak Islam, you masuk neraka lah. Apa pasal itu hari you kawan sama saya 20 tahun, satu kali pun awak tak cakap sama saya itu Islam bagus? Masa tu dia kata, ya Allah, jangan bagi dia masuk syurga. Sebab aku nak kawan macam ni dalam neraka. Nampak kan? Slow-slow lah. Hari tu saya pergi Radio Aikim. Ada live kat Radio Aikim. Kat Radio Aikim tu, guard pengawal keselamatan, dia orang Nepal. Dia ada nama kat sini, Ganesan. Saya kata, what is your name? Ganesan. You're not Muslim. I'm not Muslim. You should Muslim because you take care of institute kemahiran Islam. You take care of these places belong to Muslim and we are talking about Islam. We are explaining to the people about Islam. You listening every day. You should be Muslim, brother. Dia pun garuk kepala. Cakap aja. Cakap lah. Hari ni tak dapat, besok kalau 10 orang cakap, dia pun fikir juga, ya, semua orang kempen kat aku Islam. Kenapa aku tak nak tahu? Nampak?
Saya lepas masuk Islam, saya pergi merantau, belajar, mengata, pergi tuan-tuan. Sebab tujuannya saya tak mau masuk Islam, tukar nama jadi Islam tapi saya tak faham Islam. So saya try belajar. Kan sampai ke Jordan saya pergi belajar. First degree saya Jordan, BA Usuluddin. Balik daripada Jordan, saya buat master dekat UKM. Habis UKM tu, saya sambung lagi buat PhD dekat Jordan pula. Sebab cinta kat bahasa Arab ni tuan-tuan. Saya suka bahasa Arab. Saya suka bahasa Arab ni sebab bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Disebabkan saya ni suka sangat Quran, jadi saya paksa diri saya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, belajar mengaji. Dulu mana reti ngaji, umur 18 tahun masuk Islam, baru cari orang siapa nak ajar mengaji. Lepas masuk Islam pergi masjid, jumpa imam, kata, "Mam, saya dah masuk Islam." "Ya, tahu," kata imam. "Saya nak mengaji lah, Mam. Boleh tak imam ajar saya mengaji?" Sebab dia yang selalu ke depan jadi imam kan. Jadi agak dia lah paling layak mengajar saya. Saya punya jangkaan begitu. "Mam, ajarlah saya baca Quran." "Imam, boleh tak ajar saya baca Quran, Imam? Saya teringin sangat belajar Quran ni, Imam." Imam kata kat saya, imam bagi tahu saya tuan-tuan, dia kata, "Minta maaf lah Farid, saya ni baca boleh, mengajar tak boleh." Saya masa tu saya tak tahu. Saya kod ya. Macam orang tahu fizik, belum tentu dia boleh mengajar fizik. Yang tahu matematik, belum tentu dia boleh mengajar matematik. Saya agak begitulah. Oh, agaknya dia ni pandai tapi tak gerti mengajar. Oh, tak apalah. Habis saya nak mengaji kat siapa, Mam? Farid cuba pergi kat ujung kampung kita tu, ada surau tu kan. Surau tu imam tu ada buat kelas mengaji. Cuba tanya dia. Saya pun pergilah ke surau tu, cari imam tu, tanya dengan imam tu kalau imam tu boleh tambahkan, masukkan saya dalam kumpulan anak murid dia, sebab saya nak mengaji. Jumpa imam tu, imam, "Ya, saya dah masuk Islam." Ya, dengar juga, bagus masuk Islam, Masya Allah, bagus, tahniah masuk Islam. Islam ni agama yang benar. Islam ni, dia cara kat saya kan. Saya kata, "Mam, saya datang jumpa imam ni, saya nak minta tolong sikit." Imam tanya, "Nak minta tolong apa?" "Boleh tak imam ajar saya mengaji?" "Boleh tak imam ajar saya mengaji?" Imam tu bila saya tanya minta dia ajar saya mengaji, dia tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Dia tengok atas, tengok bawah. Dia kata, "Macam ni lah Farid, anak murid saya dah ramai, dah penuh dah. Jadi saya tak boleh terima anak murid baru pula. Jadi macam mana?" "Tak boleh lah, minta maaf lah Farid." Dia tak nak mengajar juga. Dah imam masjid besar tak nak mengajar, surau pun tak nak mengajar, tanya orang tu tak mau mengajar, tanya orang ni tak nak mengajar. Saya bila imam kat surau tu tak nak mengajar tuan-tuan, saya dah sangka buruk dah. Masa sangka buruk sebab dia tengok atas bawah kan. Atas bawah. Agaknya lah kan. Dia kata, "Mengajar budak Melayu susah, ni mengajar budak India pula." Agaknya lah, wallahu alam man. Wallahu alam. Yelah, tiba-tiba dia nak ajar kita umur 18 tahun, budak-budak mengaji umur 7-8 tahun. Dia pun seriau juga. Macam mana lah agaknya nak betulkan lidah dia ni bagai kan. Jadi tuan-tuan, Allah hantar budak umur 7 tahun ajar saya mengaji. Saya duduk dekat rumah mak angkat saya satu petang, tiba-tiba ada budak seorang umur 7 tahun lalu depan rumah mak saya. Saya pun panggil budak tu, Dek, sebab saya tak pernah nampak dia. Adik pergi mana?" "Saya pergi mengaji bang." "Pergi mengaji? Kecil-kecil macam dah pandai mengaji?" "Alhamdulillah bang." "Wah, Dek, minta tolong sikit boleh?" "Apa dia bang?" "Boleh tak ajar abang mengaji?" Dia pun tengok atas bawah juga. Dia kata, "Wih, abang dah besar, takkan tak pandai mengaji?" "Betul Dek, abang tak tahu mengaji Dek, tolonglah. Abang ni baru masuk Islam, tolong ajar abang mengaji." "Yelah, nanti saya tanya mak saya dululah," dia kata. Saya tanya kat dia, "Sebelum ni abang tak nampak pun awak lalu sini, kenapa hari ni boleh lalu kat sini pula?" Dia kata, "Entahlah bang, ini tergerak hati nak lalu sini." Tengok tu tuan-tuan, Allah punya aturan. Saya merancang, saya berusaha cari orang siapa boleh mengajar saya. Allah punya perancangan apa? Allah hantar budak tu ke rumah saya, suruh ajar saya mengaji. Ya. Kalau saya mengaji, agaknya kan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kau tak payah mengaji dengan orang tua Farid, kau ngaji dengan budak kecil. Budak kecil ni tak ada dosa. Budak kecil ni kelas, kau belajar dengan dia je senang. Betul tak? Betul. 3 bulan dia mengajar saya pandai mengaji tuan-tuan. 3 bulan. Dia balik mengaji, dia singgah ajar saya tiap hari. Setengah jam. Dia ajar setengah jam, saya akan ulang kaji 3 jam.
Saya pun anak murid yang bagus. Kan? Tak macam sebagai anak murid tu, hari minggu ni mengaji, minggu depan baru mengaji balik. Kalau ustaz cuti sebulan, dia boleh tanya, ini ustaz siapa nama sampai nama ustaz pun dia lupa. Jadi budak tu setiap hari balik mengaji, mengajar saya mengaji. Dah boleh baca Quran tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi taklah lancar. 3 bulan punya standard lah tuan-tuan. Takkan 3 bulan standard terus masuk musabakah? Mustahil lah kan. 3 bulan punya standard. Apa standard dia? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas 3 tahun baca macam tu, okey ke tak okey? Jawab le. Lepas 3 bulan masuk Islam, baca merangkak macam tu, okey ke tak okey? Okey. Sebab ada yang 30 tahun mengaji pun merangkak macam tu juga. Itu ceritanya. Saya tahulah bila saya buat tilawah interaktif. 4 tahun saya buat tilawah interaktif tuan-tuan. Secara langsung, tilawah mengaji tu kan, 4 tahun saya buat. Ada kadang orang telefon baca ke laut. Ke laut dia baca. Macam mana ni ya Allah? Tapi dia berani nak telefon baca on air tu. Bagus. Tapi saya tak downkan dia punya semangat. Saya kata bagus, pakcik baca tadi bagus. Cuma pakcik kena banyak baiki lagi. Cuba pakcik cari guru. Tapi saya dalam masa yang singkat ni tak bolehlah baiki bacaan pakcik. Pakcik kena cari guru untuk baiki. Ya pakcik ya? Tapi saya sebutlah teguran, beberapa teguran. Selesa orang terima tuan-tuan. Tapi saya kecewa juga. Kecewa masa buat tilawah interaktif tu. Kalau satu hari ada 15 pemanggil, 13 pemanggil perempuan, 2 pemanggil lelaki. Kecewa saya. Kecewa. Mana pergi imam rumah lah, ketua-ketua keluarga ni kan, mana pergi tak telefon nak baca. Kadang yang kalau banyak tu 3 orang, terlebih sikit 4 orang, itu aja. Tak pernah dia lebih banyak daripada perempuan. Pernah sekali, saya yang ni memang saya ingat betul. Tring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik. Ya, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik, silakan baca. Tak. Bukan saya nak baca. Saya tolong dial aja, isteri saya yang nak baca. Pakcik tu, bukan dia baca. Dia nak bagi isteri baca. Patut bacalah dulu, bagi isteri pula baca kan. Itu ceritanya. Orang komen kan masa saya buat tilawah interaktif tu, kadang-kadang orang komen saya tuan-tuan. Apa komen dia? Apa ni rancangan mengaji tengah-tengah malam, 11 lah, 10 lah. Buatlah 9 malam. Kalau saya buat 9 malam, pakcik kena berebut TV dengan anak-anak, tengok drama, tengok itu, tengok ini. Sebab itu buat tengah malam sikit. Bila dah 11 malam, kita dah selesai semua kerja. Buka TV, ya, ada air suam ke, TO ke, kopi ke. Ya, buka TV, pukul 11 tengok. Pakcik mengaji. Tengok. Oh, mengaji. Kalau tak pukul 9 kan berebut pula dengan cucu. Kan malam kan elok. Jaranglah orang kata bagus malam. Dia kata rancangan tu bagus tak, tapi malam. Saya nak cerita satu cerita kisah benar ni tuan-tuan. Saya dapat jemputan ceramah di Singapura. Masa tu ada sekali tu saya pergi ceramah di Singapura. Masa saya nak pergi ceramah Singapura, saya naik kapal terbang di KLIA. Saya naik kapal terbang tu, saya kena masuk gate C. Gate C kena naik kereta api. Betul kan? A dengan H tak payah naik kereta api. Kalau gate C kena naik kereta api. Dalam airport tu naik kereta api. Naik kereta api, duduk naik kereta api. Duduk kan. Pintu buka, saya masuk cepat-cepat, saya duduk. Saya duduk di yang belakang hujung sekali yang luas tu kan. Duduk. Masuk seorang abang beragama Hindu. Hindu. Semacam mana saya tahu dia Hindu? Baju dia kuning, dia ada pakai tanda dekat dahi, lepas tu dia ada pakai tasbih kat leher dia. Dia tu tasbih dia tu yang biji-biji besar-besar tu kan. Itu tasbih dia. Lepas tu tangan dia ada lilit kayak apa ni, tali kuning, tali merah. Dia duduk sebelah kiri saya. Saya ingat lagi, dia tenung aja saya tuan-tuan. Saya kata udah, dia mandram aku dah ni. Dia tenung aja saya. Tenung. Saya tengok tempat lain tengok. Lepas tu saya pun tertengok dia. Saya pun angguk kepala sikit. Ya Ustaz Farid, is it? Mak dia kenal aku lah. Tok Sami lah. Ya Ustaz Farid, is it? Yes, I'm Ustaz Farid. Oh, I am really admire you Ustaz. Mak dia pun suka saya juga.
I am really admire Ustaz. I always follow your midnight program. That one yang you ajar Quran tu. The Quran recitation program. Tilawah interaktif. Yes, tilawah interaktif. I love the way you teach people to recite Quran. The way you use the rhythm. You use bayati, sobah. Saya tercengang. Dia boleh sebut bayati, sobah, hijaz boleh sebut. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia anak murid tegar saya. Sebab dia boleh ingat lagu bayati, lagu sobah. Bagus dia kata. Saya kata bagus saja ke? Kan? Jadi dia dah suka pada Quran pun tak apa dah kan? Tak apa dah kan? Kan saya pun dulu suka Quran dulu sebelum masuk Islam. Jadi begitulah dia environment dia. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan, saya bila masuk Islam, saya dah dapat Islam, saya dah menikmati Islam, saya rasa hebatnya Islam ni. Saya tak boleh nak duduk seorang. Saya tak boleh nak biarkan keluarga saya tak Islam. Saya pergi ajak mak saya masuk Islam. Mak saya masuk Islam tahun 2000. Tahun 2001 mak saya masuk Islam. Mak saya masuk Islam bulan 3, bulan 5 mak saya meninggal. Bila saya masuk Islam, abang saya pukul saya. Kau dipukul. Pukul memang pukul, teruk pukul tuan-tuan. Siap berjahit ni kepala saya ni. Ada jahit ni tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tak jadi bengong. Dia hentak kepala saya ke dinding, ke rumah papan. Ada tiang kena koyak kepala, berdarah, bercucuran darah tuan-tuan. Saya boleh bayangkanlah bagaimana agaknya Rasulullah kena baling batu kan. Kena kepala baginda, darah mengalir. Mak saya tengok darah mengalir, mak saya dah pengsan. Abang saya yang pukul saya tu, dia masuk Islam tahun 2004. Dia paling marah saya masuk Islam. Satu hari dia telefon saya, dia kata nak masuk Islam. Saya pun pergi ambil dia, bawa dia pergi masuk Islam, bagi dia nama Muhammad Amin. Dah masuk Islam, on the way balik saya tanya dekat dia. Dulu saya masuk Islam, abang pukul saya kau. Sekarang abang masuk Islam, ya, boleh saya tahu apa yang menjadikan abang masuk Islam? Dia kata, kau ingat tak aku pukul kau dulu? Memang aku ingat, siap berjahit. Boleh lupa. Masa aku pukul kau tanya satu soalan. Apa dia? Di mana cacatnya Islam? Betul? Saya tanya dia. Islam ni, kau siapa suruh kau masuk Islam? Saya kata, salah ke saya masuk Islam? Salah. Kenapa? Islam agama tak betul. Baik. Kalau tak betul, di mana tak betul? Betul kan? Takkan kita nak cakap tak betul aja. Kalau tak betul, di mana tempat yang tak betul? Di mana tak betulnya Islam? Bagi tahu saya. Saya tak mau Islam kalau Islam tak betul. Oh, engkau pandai menjawab. Sebenarnya dia tak ada jawapan. Engkau pandai menjawab. Orang tua cakap, ditambah lagi. Rupanya soalan yang saya tanya tu menjadikan dia berfikir dan mencari jawapan. Dia buat apa? Abang saya lepas pukul saya masuk Islam, dia pergi cari di mana cacatnya Islam. Dia tanya, baca, tanya, orang tu baca, tanya, baca tu. Ujungnya tuan-tuan, dia dapati Islam ini tak ada cacatnya. Setiap kali dia cari cacat, dia nampak Islam ni sempurna. Setiap kali cari cacat, dia nampak Islam ni sempurna. Sampailah dia buat keputusan masuk Islam. Itu cerita dia tuan-tuan. Dia benci saya masuk Islam, tapi Allah bagi dia hidayah. Kalau hari ni ada orang benci Islam tuan-tuan, kita doakan dia. Ini ada harapan nak masuk Islam. Dia masuk Islam hari Isnin, hari Jumaat dia meninggal. Abang saya, Isnin dia masuk Islam, Jumaat dia meninggal. Allahu Akbar. Saya pun cemburu dengan kematian dia tuan-tuan. Isnin dia masuk, Rabu dia, Khamis dia meninggal, Jumaat dia meninggal. Lepas dia masuk Islam, saya tanya, abang nak pergi mana ni? Abang nak pergi belajar. Kau hantar aku dekat tempat mana-mana boleh belajar. Kita memang ada rumah tompangan saudara baru. Saya hantar dia kat sana biar dia belajar Islam kat situ. Dia pun duduk. Saya kata, kakak macam mana? Isteri dia. Tak apa, nanti abang settlekan. Okey. Saya pun tinggalkan dia, belikan barang apa semua. Tinggalkan dekat rumah tompangan saudara baru. Lepas tu saya pun dah balik Bangi. Hari Rabu saya pergi ziarah dia sekali. Sempatlah sebab jauh. Bangi dengan Serendah ni jauh. Jauh tak jauh, tuan-tuan boleh google lah. Serendah, Bangi, berapa jauh dia kan? Jauh tu. Jadi saya pergi hari Rabu. Hari Isnin saya masuk Islam, Selasa tak pergi, Rabu saya pergi. Saya cadang Jumaat saya nak pergi ziarah dia. Petang lepas habis kerja, saya dapat panggilan telefon pukul 5 daripada rumah abang saya duduk tu. Rumah tompangan saudara baru. Ustaz telefon, ustaz tu kata, Ustaz, minta sabar ya, dan terimalah bahawa setiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Saya kata, apa dah jadi ustaz?
Abang ustaz dah meninggal, dia kata. Isnin dia masuk Islam, Jumaat dia meninggal. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan, saya ada baca satu hadis. Saya tak berapa faham hadis tu. Apa hadis tu? Seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga, dia dengan syurga tinggal satu apa? Satu hasta. Ketetapan Allah mendahului ajalnya, mati dia masuk neraka. Seseorang itu beramal dengan amalan ahli neraka, dia dengan neraka tinggal satu hasta je lagi. Ketetapan Allah mendahului ajalnya, mati dia masuk syurga. Saya baca hadis ni saya tak faham. Macam mana seorang tu boleh beribadat sampai 50 tahun, hujung-hujung mati, masuk neraka. Seorang tu beramal dengan amalan ahli neraka, mati hujung dia, masuk syurga. Saya tak faham. Bila peristiwa ini berlaku, bila abang saya meninggal, seminggu masuk Islam meninggal, saya kata betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, saya nak kongsi Islam supaya manusia boleh lihat maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang mereka manusia sembah itu adalah satu yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. So kita macam mana jelaskan? Subhana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa daripada telaga Zamzam, dibawa daripada rumah Ummu Hani, bawa ke telaga Zamzam, dibelah dada, dikeluarkan jantung, dibersihkan dengan air Zamzam, dikembalikan balik. Tujuannya satu, tuan-tuan. Ada dua tujuan ulama sebut. Tujuan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersiap sedia dalam satu rihlah yang panjang dalam peristiwa Isra Mi'raj akan lihat benda-benda yang luar biasa. Itu pertama. Yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the final destination of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rihlah tersebut ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, hati perlu dibersihkan sebelum bertemu Tuhan. Proses penyucian hati perlu berterusan sebelum bertemu Allah. Hari ini kita tidak akan dibawa berlayar melepasi 7 lapisan langit untuk bertemu Allah. Tetapi hadiah berbentuk solat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mi'raj kita, pertemuan rasmi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati saya dan tuan-tuan, sebab saya nak ada satu majlis lain pula. Minta maaf saya, insya-Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan dan majlis ilmu yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya dah solat isyak tadi, dah jamak. InsyaAllah kita akan bertemu dalam majlis yang lain. Sekian, Assalamualaikum.